Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia ulangi pendirian mendukung langkah Afrika Selatan tegakkan keadilan dan membenam kezaliman Israel di ICJ. Perdana Menteri tegaskan Israel mesti dibicarakan dan kekejaman mereka perlu dihentikan dengan pelbagai cara yang ada. Tindakan berani Afrika Selatan harus disokong seluruh dunia. Perdana Menteri kesal apabila negara-negara barat sambil lewa mengheret Israel ke muka pengadilan. AI untuk Rakyat, program pembelajaran kendiri dalam talian yang direka untuk tingkatkan pemahaman dan kesedaran awam terhadap AI. Perdana Menteri berkata program berkenaan sewajarnya dimulakan secepat mungkin dalam kalangan penjawat awam dan pelajar. Susulan pelancarannya 1 juta pengguna disasar menjelang akhir tahun ini. Tempoh proses permohonan kemasukan pekerja asing ke Malaysia akan dikurangkan kepada 15 bulan 23 hari berbanding 29 bulan 13 hari sebelum ini. Menurut Menteri Dalam Negeri, ia membabitkan pengurangan signifikan sehingga 46%. Pelaksanaannya dibuat selepas kuota pengambilan pekerja asing yang ditutup pada 17 Mac tahun lalu dibuka semula. Dalam pada itu, pekerja asing dibenar bertukar majikan khususnya bagi memenuhi sektor memerlukan seperti pertanian dan peladangan. Pertukaran itu boleh dibuat kepada majikan yang membawa masuk pekerja asing tetapi tidak dapat menyediakan pekerjaan kepada mereka. Kaedah tersebut dipersetujui Jawatankuasa Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing. Jabatan Tenaga Kerja JTK Johor sudah menyiapkan 13 kertas siasatan berhubung kes 5 majikan yang didakwa menipu pekerja asing di Pengarang. Menurut Menteri Sumber Manusia, kertas siasatan itu membabitkan kesalahan dan ketidakpatuhan mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Kertas siasatan tersebut akan disemak Timbalan Pendakwa Raya dan tindakan susulan akan diambil selepas itu. Inisiatif Gelombang Padi Digerakkan tahun ini mengangkat industri padi dan beras negara ke tahap lebih cekap dan berdaya tahan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata dasar baharu insentif benih padi sah antara yang diperkenal dengan 12 program digariskan. Turut dilaksana usaha memulih dan membangun kawasan tanah jerlus, memperkasa pembekalan input pertanian dan penanaman padi bukit serta padi huma di Sabah dan Sarawak. Suspek kes bakar kenderaan ahli parlimen berwas dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Manjung berkata arahan dikeluarkan pengarah pendakwaan negeri Perak selepas kertas siasatan selesai dirujuk. Suspek akan terus jadi saksi sekiranya diperlukan. Terdahulu suspek direman 5 hari sejak 12 Januari sebelum disambung sehari lagi bagi membantu siasatan. Seorang pelakon wanita kerugian hampir RM30,000 apabila wang simpanan peribadi dalam akaun bank lesap tanpa pengetahuannya. Ketua Polis Daerah Brickfields berkata, polis telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 4-1 Akta Jenayah Komputer 1997, capaian tanpa kuasa. Terdahulu mangsa yang berusia 40 tahun telah memaklumkan kehilangan wang tersebut di media sosialnya. Polis klasifikasikan kes pasangan jatuh dari jambatan Pulau Pinang pada Isnin sebagai cubaan bunuh. Ketua Polis Pulau Pinang berkata, wanita tempatan berusia 40 tahun itu mendakwa dia ditolak lelaki berkenaan ke laut. Siasatan mendapati lelaki tersebut ialah pegawai kanan sebuah badan beruniform yang bertugas di luar pusat Pulau Pinang. Bagaimanapun, dakwaan pasangan itu menjalinkan hubungan cinta masih dalam siasatan. Setakat ini, keterangan lelaki berusia 37 tahun itu belum diambil kerana masih dirawat susulan kecederaan di kepalanya. Dalam pada itu, Menteri Pertahanan memuji tindakan berani anggota TDM Korporal Mazlan Abdul Rahman yang terjun untuk selamatkan pasangan tersebut. Keberanian anggota Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja itu wajar dicontohi dan menjadi teladan kepada semua. Terdahulu, TDM turut menyifatkan kepantasan anggotanya menyelamatkan dua mangsa tersebut perlu dicontohi seluruh warga TDM.
Dua anggota polis yang disyaki terlibat kes Samudra Rogol, seorang pelajar IPTS akan dituduh di Mahkamah Ampang hari ini. Ketua Polis Selangor berkata kedua-duanya akan dituduh bawah Seksyen 384 serta Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Seorang daripadanya akan turut dituduh bawah Seksyen 14-A AKS TKK 2017, Seksyen 377C Kanun Keseksaan, Seksyen 377CA Kanun Keseksaan dan Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Kedua mereka juga turut dikenakan tindakan ditahan kerja serta-merta. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengugut bunuh ibunya. Pengakuan dibuat Syarif Hussein Abdullah, 33 tahun. Tertuduh didakwa melakukan ugutan itu terhadap ibunya yang berusia 54 tahun dengan niat menimbulkan rasa takut. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Kuala Nerus pukul 12.01 tengah malam 8 Januari lalu. 20 Februari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tertuduh dibenar diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Tiga individu termasuk pemilik syarikat kenderaan import didenda RM10,000 seorang selepas mengaku salah menipu pembayaran cukai kereta di Langkawi. Tertuduh Yoh Itad, Muhammad Haikal Muhammad Sebri dan Teh Wei Li didakwa menggunakan dokumen palsu. Hakim Rohatul Akmar Abdullah menetapkan mereka di penjara 9 bulan jika gagal bayar denda. Seorang warga emas didenda RM2,500 selepas mengaku bersalah menipu seorang lelaki. Kononnya bagasi mangsa ditahan di KLIA tahun lepas. Mengikut pertuduhan, Raja Syahyan Raja Abdullah, 82 tahun, didakwa menipu Abdul Qadar Ahmad Ali, 59 tahun sehingga mendorong mangsa untuk serahkan wang RM2,700. Dia turut berdapat hukuman penjara sebulan jika gagal bayar denda. Seorang pemandu lori mengaku bersalah atas pertuduhan memindah 9 haiwan ternakan tanpa kebenaran. Tertuduh Sheikh Maidin Ali, 45 tahun, didakwa memindahkan 2 ekor lembu dan 7 ekor kerbau pada 25 Julai tahun lalu di hadapan Plaza Tol Sungai Dua, Lebuh Raya, Utara Selatan. Dia didenda RM8,000 dan penjara 8 bulan sekiranya gagal bayar denda. 27 warga Bangladesh ditahan selepas disyaki gunakan pasport palsu ketika mendaftar program rekalibrasi tenaga kerja 2.0. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, seorang wanita tempatan berusia 39 tahun yang juga wakil majikan turut ditahan ketika mengiringi kesemua lelaki terbabit ke pejabat imigresen. Pemeriksaan mendapati terdapat pindaan pada butiran nombor pasport lama dan butiran diri dalam pasport pada muka surat biodata kesemua lelaki Bangladesh berkenaan. 17 warga asing ditahan imigresen Johor dalam serbuan di 3 daerah berasingan pada Ahad dan Isnin. Kesemua warga Bangladesh, Nepal, Myanmar, Indonesia dan Vietnam itu gagal kemuka dokumen perjalanan sah selain tinggal lebih masa. Serbuan di Muar membawa kepada penangkapan 7 individu manakala seorang lagi di Mersing. Manakala dalam serbuan di Iskandar Puteri, Johor Bahru, 9 individu berjaya diberkas. Di Masai, seorang lelaki ditahan selepas cuba larikan diri daripada pemeriksaan polis. Suspek juga merempuh kenderaan unit kereta peronda sebelum diberkas di Jalan Masai Lama. Hasil pemeriksaan menemukan sebilah parang di dalam kereta. Suspek mempunyai beberapa rekod jenayah serta kes dadah selain positif syabu. Sebuah bot nelayan tempatan kelas C ditahan kerana memiliki alat komunikasi tidak berdaftar dengan SKMM. Penahanan dibuat Maritim Malaysia di kedudukan kira-kira 2.6 Batu Nautika Barat Daya, Muara, Kuala Kedah. Pemeriksaan mendapati bot berkenaan memiliki alat komunikasi jenis Radio Very High Frequency VHF. Bot terbabit juga telah melakukan kesalahan bawa Akta Perikanan 1985. Seorang nelayan ditemukan meninggal dunia dipercayai terkena rencatan elektrik ketika membaiki lampu sorot di dalam bot. Kejadian berlaku di Kuala Sungai Marang. Ketua Polis Daerah Marang berkata Muhammad Zai Hisham Zaidi, 24 tahun, dijumpai bapanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Siasatan mendapati tiada unsur jenayah dan kematian diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Beberapa kawasan di Pahang dan Johor dijangka mengalami hujan berterusan bermula hari ini hingga 20 Januari. Men Malaysia memaklumkan amaran tahap waspada dikeluarkan bagi Kuantan, Pekan dan Rompen di Pahang. Manakala di Johor membabitkan Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru.
Malaysia diunjur catat pertumbuhan ekonomi lebih baik tahun ini pada 4.8% berbanding 4.3% tahun lepas. Ketua Ekonomi ASEAN dan Asia Selatan Standard Chartered berkata permintaan domestik kekal jadi pemacu utama. Aktiviti ekonomi akan turut disokong pelaburan infrastruktur awam dan pemulihan berterusan dalam industri pelancongan. Kadar dasar semalaman OPR diramal kekal pada 3% tahun ini. Jangkaan Standard Chartered itu berikutan tekanan inflasi negara berada pada paras terkawal ketika ini. Ringgit juga dijangka mencecah RM4.40 berbanding dolar Amerika akhir tahun ini berikutan jangkaan pengekalan OPR. Kerajaan setuju beri pengecualian cukai keuntungan modal CGT dan cukai pendapatan sumber asing FSI melibatkan unit amanah. Pengecualian ke atas CGT berkuat kuasa 1 Januari lalu hingga 31 Disember 2028. Manakala pengecualian ke atas FSI mulai 1 Januari hingga 31 Disember 2026. Bursa Malaysia memperkenal logo baharu mencerminkan transformasinya sebagai bursa pelbagai aset. Beberapa produk baharu juga diperkenal termasuk Bursa Gold Dinar, platform perdagangan emas patuh syariah. Ketua Pegawai Eksekutifnya optimis platform tersebut bakal membuka akses yang inklusif kepada pelaburan emas pada kos yang rendah. Turut diluncurkan, portal My Bursa bertujuan memudahkan pengalaman pelaburan pengguna. Tourism Malaysia menyasarkan pakej My Ramadan Experience 2024 mencapai nilai jualan RM28 juta. Menurut Timbalan Menteri Motek, sasaran tersebut berdasarkan hasil jualan awal yang mencecah 1,000 pakej setakat ini. Ia juga disokong aktiviti disediakan dalam pakej yang diyakini dapat menarik lebih ramai pelancong. Sunview Group berhad memeterai perjanjian kerjasama dengan rakan perniagaan strategik dari Kemboja yang bagi meneroka potensi projek penjanaan tenaga solar di wilayah Tebong Mom. Skop projek meliputi pembangunan dan pengoperasian ladang solar berkapasiti 500 megawatt di tapak berkeluasan 2,000 ekar. Pengarah eksekutif merangkap Ketua Pegawai Eksekutifnya optimis kerjasama itu bakal mengukuhkan kedudukan syarikat di pasaran serantau. GMT Hyper Hardware berhasrat membuka 6 pusat sehenti yang menawarkan produk perkakasan dan bahan binaan di Selangor dalam tempoh 5 tahun. Sasaran itu berdasarkan permintaan pasaran yang menggalakkan dalam industri perkakasan runcit milik Bumi Putra sepenuhnya. Premisi itu menawarkan lebih 4,000 produk dengan 40 tenaga kerja. Setiausaha Agung PBB sekali lagi menggesa gencatan senjata kemanusiaan segera dilaksana di Gaza. Langkah itu perlu untuk pastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan. Masalah kebuluran yang sedang melanda penduduk Gaza menyumbang kepada risiko penyakit, kekurangan zat makanan dan ancaman kesihatan yang lain. Dalam pada itu, 152 pekerja PBB maut sejak 7 Oktober lalu menandakan jumlah kematian terbesar dalam sejarah badan dunia itu. Pengebumian diadakan untuk pekerja Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin yang terbunuh dalam serangan udara Israel. Tentera Zionis menyasarkan salah satu ambulans di Deir al-Balah yang membunuh 4 pekerja perubatan dan 2 orang cedera. Sementara itu, sebahagian besar penduduk Palestin terpaksa menghadapi ancaman musim sejuk sehelai sepinggang tanpa keperluan asas. Kebanyakan mereka hanya berlindung dalam kemah yang diperbuat daripada kain dan plastik. Dikongsi lebih 20 ahli keluarga. Genosid sejak 7 Oktober lalu telah mengorbankan lebih 24,000 orang. Rusia isytihar darurat di Voronezh berikutan serangan drone dilancarkan Ukraine. Serangan itu merosakkan beberapa bangunan dan mencederakan seorang kanak-kanak. Rusia mempunyai pangkalan udara berhampiran bandar itu di mana beberapa pengebom Sukhoi berpusat untuk membalas serangan udara daripada Ukraine. Kira-kira 40 pendatang dari Tunisia dilaporkan hilang dalam percubaan memasuki Itali melalui laut. Pendatang itu berlepas dari bandar Sfax di pantai timur Tunisia. Saudara mara yang terputus hubungan memaklumkan kepada pegawai negara yang kemudian melancarkan pencarian. Tunisia Timur adalah lokasi utama bagi beribu-ribu pendatang yang melarikan diri dari konflik atau keadaan ekonomi yang teruk untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropah.
Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.